Adakah wajar atau tidak wajar atau adakah panduan tertentu untuk kita berinteraksi dengan foto-foto dan video mangsa peperangan, terutamanya dalam situasi seperti krisis yang sedang terjadi di Gaza, Palestin pada hari ini. Di zaman Nabi SAW, mereka yang tidak berada di medan peperangan tidak akan melihat perkara-perkara ngeri, menakutkan dan tragis yang terjadi di medan peperangan. Tanpa teknologi maklumat seperti yang ada pada hari ini, kecederaan, kematian yang parah yang berlaku di medan peperangan, terhad pengetahuan mengenainya hanya melalui penceritaan bila mana ada keperluan oleh tentera-tentera Islam kepada mereka yang tidak berada di tengah-tengah medan. Misalnya, ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyatakan hasratnya untuk menyertai tentera Islam di dalam peperangan Uhud, Nabi SAW memeriksa beliau dan memutuskan untuk tidak membenarkannya kerana beliau ketika itu baru berusia 14 tahun. Pada peperangan yang berikutnya, Nabi SAW apabila diminta oleh Abdullah bin Umar mengizinkan untuk beliau menyertai kerana beliau telah pun berusia 15 tahun semasa terjadinya peperangan Khandaq. Kisah ini dibawa oleh Nafi' kepada Umar bin Abdul Aziz yang merupakan khalifah pada ketika itu, dan Umar bin Abdul Aziz merumuskan bahawa usia 15 tahun ini harus diambil sebagai garis yang membezakan di antara kanak-kanak dan juga orang dewasa. Apa yang juga boleh kita faham daripada kisah ini, yang juga terjadi kepada beberapa sahabat yang lain seperti Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, kanak-kanak tidak berada di medan peperangan. Mereka terlindung bukan sahaja daripada risiko peperangan, tetapi juga terhindar daripada melihat kejadian-kejadian ngeri yang terjadi di medan peperangan. Perkara yang sama juga dapat dilihat berkaitan dengan wanita. Di dalam Musnad Imam Ahmad, Urwah menceritakan bagaimana ayahnya Az-Zubair memberitahu semasa berlakunya peperangan Uhud, seorang wanita telah berlari menuju ke arah tempat di mana mangsa-mangsa peperangan berada. Nabi SAW secara nyata tidak mahu wanita itu melihat mangsa peperangan tersebut. Baginda berkata, perempuan yang boleh kita fahami dengan maksud perkara ini berat seandainya dilihat oleh kaum wanita. Lalu Az-Zubair yang menyangka wanita yang sedang meluru itu adalah ibunya Ummu Safiyah. Beliau telah pergi meluru ke arah wanita tersebut, cuba menghalang beliau daripada sampai ke tempat di mana jenazah mangsa peperangan Uhud itu berada. Wanita itu telah menolak dada Az-Zubair kerana dia adalah merupakan seorang wanita yang gagah, dan wanita itu berkata, "Ilaika la ardalak." Tepi kamu, jangan halang aku, kamu tak ada hak untuk halang aku. Lalu Az-Zubair memberitahu wanita tersebut, Nabi SAW tidak suka, tidak mahu engkau melihat jenazah mereka yang terbunuh di dalam peperangan ini tadi. Maknanya ini adalah merupakan larangan daripada Nabi SAW. Mendengar akan perkara itu, wanita tersebut berhenti dan memberitahu kepada Az-Zubair bahawa bersamanya adalah 2 helai kain yang dibawa untuk Hamzah yang dia dengar telah terbunuh di dalam peperangan Uhud. Beliau mahu pastikan agar jenazah Hamzah itu dibalut dengan 2 helai kain ini. Hasrat yang dinyatakan oleh wanita tersebut telah dipanjangkan oleh Az-Zubair untuk menguruskan jenazah Hamzah, namun mereka dapati selain daripada Hamzah ada seorang lagi lelaki Ansar yang turut terbunuh, dan mereka berpendapat tidak wajar untuk jenazah Hamzah dibalut dengan 2 helai kain dan lelaki Ansar itu tidak ada kain untuk menguruskannya. Maka mereka telah membahagikan kain itu untuk melindungi Hamzah dan juga lelaki Ansar berkenaan. Daripada 2 dimensi ini, apa yang ingin saya tekankan ialah situasi peperangan di zaman Nabi SAW tidak menjadikan image ataupun video daripada apa yang berlaku di medan peperangan itu tersebar untuk dilihat. Walaupun gambar dan video itu ada keperluan sebahagiannya dengan garis panduan tertentu untuk ianya disebarkan bagi kita mengetahui apa yang sedang berlaku, namun kita juga perlu peka berhati-hati selain daripada imej video berkenaan berisiko untuk mengaibkan jenazah mereka yang terbunuh di dalam peperangan jika mereka orang Islam, malah juga kematian yang berlaku di kalangan bukan Islam. Kita juga perlu berhati-hati dengan implikasi melihat foto dan video ini kepada masyarakat. Banyak kajian yang telah dilakukan berkaitan dengan hal ini yang menjadikan mereka yang tidak berada di medan peperangan
boleh mendapat implikasi yang sama seperti mereka yang berada di medan peperangan. Jika dirujuk kepada soal keganasan selepas kejadian September 11 pada satu ketika dahulu, penyelidik telah mengemukakan satu istilah yang disebut sebagai secondary terrorism, merujuk kepada mereka yang mendapat impak secara sekunder di kalangan mereka yang tidak menyaksikan kejadian tersebut kerana berada di tempat lain ataupun kerana berada di masa-masa yang terkehadapan. Apabila imej ataupun video yang menggambarkan kengerian, kematian, kecederaan parah di tengah-tengah medan peperangan itu ditonton ataupun disaksikan, terutamanya jika berulang kali, ia boleh mencetuskan reaksi yang intensif di amigdala, tempat di mana emosi kita sebagai manusia tercetus. Cetusan yang keterlaluan daripada amigdala itu merumitkan kita untuk meregulasi emosi yang menyebabkan kita menjadi gelisah, ketakutan ataupun menjadi desensitize, tidak lagi sensitif terhadap perkara-perkara ngeri yang terjadi ini tadi. Dan yang paling penting, penguasaan emosi ke atas diri menyebabkan kita tidak dapat berfikir dengan baik. Mungkin ini boleh menjelaskan mengapa ketika konflik seperti ini sedang berlaku, ramai di kalangan anggota masyarakat kita yang mudah melenting, mengamuk, memaki sesama kita, bergaduh, sukar untuk merasionalkan apa-apa penerangan kepada sesama kita agar kita bertindak tanduk dengan betul berasaskan kepada ilmu. Kita tak boleh nak buat tu kerana emosi kita berkecamuk. Salah satu daripada sumbernya adalah penyebaran gambar, video yang bersangatan melebihi maslahah asal untuk menyampaikan maklumat tentang apa yang berlaku. Jika ini terjadi kepada orang dewasa, apatah lagi jika hal yang sama dialami oleh kanak-kanak. Maka hendaklah kita berhati-hati, bertenang, memberikan fokus kepada apa yang sebenarnya boleh dan perlu dibuat untuk kepentingan mereka yang tidak berada di medan peperangan namun perlu melakukan sesuatu, serta usaha yang benar-benar boleh memberikan impak kepada mereka yang sedang berjuang dan menjadi mangsa kepada penganiayaan Zionis yang berada di tengah-tengah medan peperangan.